Dan di peringkat dunia, negara kita ni duduk tempat ke-70 berdasarkan laporan kegembiraan dunia. Kita antara negara hak gembira di dunia. Gembira apa tak tahu, tapi gembira lah. Malaysia naik 11 anak tangga berbanding tahun 2022 dalam World Happiness Report yang dikeluarkan oleh United Nations Sustainable Development Solution Network sempena sambutan Hari Gembira Sedunia, International Day of Happiness. Dia sambut tiap-tiap tahun 20 hari bulan Mac. Tahun 2018, negara kita pernah mengungguli kedudukan ke-35 negara paling gembira di dunia. Tapi kita menyunam ke tangga 80 tahun 2019. Kemudian 2020 turun lagi tangga 82. Tahun 2021 naik sikit tangga ke 81. Dan baru kita dapat tangga ke-70 daripada 146 buah negara dengan peningkatan skor agak tinggi 5.711. Biasa skor 5 lebih. Negara hebat-hebat skor 7 poin belaka. Macam mana kegembiraan diukur? Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Allah, kami mohon padamu kefahaman para nabi, daya hafalan para rasul, ilhamnya para malaikat muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Ya Allah, kayakan kami dengan ilmu-Mu, hiasilah kami dengan kelembutan, muliakan kami dengan takwa, cantikkan kami dengan sihat wal afiat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Terima kasih Yang Berusaha Al-Fadil, saudara pengacara majlis. Yang saya hormati para pegawai, ahli jawatankuasa dan sukarelawan Masjid Omar Abdul Aziz Pekan Ketereh, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, adik kakak, moga sekaliannya sejahtera dalam limpahan rahmah dan barakah. Saya dahului dengan penyataan tahmid kesyukuran atas pertemuan pada malam ini, dan seterusnya saling dapat kita bertatap muka. Pada malam ini saya ingin membahaskan tentang salah satu cuplikan kecil daripada peristiwa Isra' Mi'raj yang moga menjadi satu iktibar kepada kita bersama. Seperti yang kita maklum, objektif utama Isra' Mi'raj ini ada 3. Pertama, litasbit. Yang kedua, litakrim. Yang ketiga, liisti'dad al-quwwah. Nombor 1 sekali, litasbit. Untuk Allah nak mantapkan dan kukuhkan Nabi dalam posisi kenabiannya sebelum nak buat kerja lebih besar lagi di Madinah nanti. Yang kedua, litakrim, untuk nak memuliakan Nabi kita sebagai makhluk pilihan Allah yang dipanggil sebagai Al-Mustafa ataupun The Chosen One. Yang ketiga adalah listi'dad al-quwwah, untuk mempersiapkan kekuatan jasmani, rohani dan akli Nabi dalam nak menjalankan tugas-tugas kerasulan. Sebab itu ulama mengatakan peristiwa Isra' Mi'raj ini dia punya iktibar banyak, dipecahkan kepada 3 fasa: sebelum Isra', semasa Isra', selepas Isra'. Tiga-tiganya ada pelajaran yang besar. Pada malam ini kita nak mengambil kecil saja
angle-nya, iaitu cerita ketika Nabi sebelum nak Isra' wal Mi'raj. Yang mana tadi kita sebut objektifnya adalah litasbit, nak kuatkan balik jiwa Nabi. Seperti yang kita tahu bahawa sebelum Nabi di Isra' Mi'rajkan, Nabi berada pada satu fatrah ataupun pada satu masa penuh dengan kesedihan, amul huzn ataupun year of sadness, year of sorrow. Tahun Nabi penuh dengan duka lara. Maka untuk menghilangkan duka lara ini, Allah hiburkan Nabi dengan dua peristiwa sebelum Isra' Mi'raj. Pertama sekali Allah hiburkan Nabi dengan pengislaman sekelompok jin. Ini betul-betul menjadikan Nabi gembira dalam keadaan dia masih lagi bersedih, meninggal isteri, depok saudara dia dan beberapa kejadian lain. Maka bila berlaku pengislaman sekelompok jin dalam jumlah yang besar, itu Nabi gembira betul. Iaitu ketika itu Nabi balik dari Taif. Nabi masih bersedih dengan peristiwa di Taif. Nabi singgah di lembah Nakhlah dekat dengan Mekah. Nabi tinggal di sana untuk beberapa hari. Pada ketika itu Allah telah mengutuskan sekelompok jin datang berjumpa Nabi. Dan Nabi pun membacakan ayat Quran. Faqara'a tilkal lailata minal Qur'ani fastama'ahul jinnu min ahlin nasibin. Dalam riwayat disebutkan ada 3 jin datang daripada Harran, ada 4 datang dari Nusaybin ataupun Diyar Rabi'ah, dan dia ni satu kawasan duduk antara sepadan Syria, Turki dengan Iraq sekarang. Begitu jauh sekali jin-jin ni datang nak berjumpa dengan Nabi. Wa kanat asma'uhum Haya wa Hassa wa Masa wa Syatara wa Nasara wal Arada wa Ibyana wal Ahqam. Nama-nama mereka juga disebutkan dalam riwayat, iaitu nama mereka Haya, Hassa, Mesa, Syasa, Nasa, Arad, Ibyan dan Ihkam. Dan peristiwa jin-jin ni berjumpa dengan Nabi direkodkan oleh Allah dalam 2 surah, iaitu dalam surah Al-Ahqaf dan dalam surah Al-Jin ayat 1 sampai 15. Dalam Fathul Bari, syarah daripada Al-Bukhari, bab zikrul jin, ada disebutkan huraian tentang peristiwa ini. Kata Ibn Mas'ud, ketika Nabi berjumpa dengan puak-puak jin ni, Nabi buat satu garisan guna kaki Nabi. Khattali birijlihi khattan. Nabi buat satu garisan. Kemudian Nabi pun bersabda, berdiri dekat sini. Ha huna. Nabi beritahu kepada Ibn Mas'ud, duduk di sini. Nabi buat bulatan. Mau duduk sini, jangan pergi mana-mana. Nabi kepung, duduk sini. Manakala Ibn Mas'ud keluar daripada garisan, barangkali dia pun akan jadi masuk ke alam jin ke apa, wallahu alam. Nabi pagar siap-siap. Ha huna, duduk sini. Maka kata Ibn Mas'ud, aku pun berdirilah situ, tak gerak-gerak. Kemudian aku tengok Nabi bergerak menghala ke arah jin-jin ni tadi, dan aku lihat mereka ni yatatawwarun, mereka pun bangun menuju pulak pada Nabi. Ibn Mas'ud hok duduk dalam bulatan tak boleh pergi sebab dah pagar. Nabi tak bagi melepasi garisan itu. Dan Ibn Mas'ud tengok daripada jauh lah. Nabi tengok jin-jin ni berbual dengan Nabi, perbualannya agak panjang. Kemudian bila dah lama berbual, Nabi kembali semula kepada Ibn Mas'ud. Ja'ani, dia datang tu serentak masuk subuh, punya lama. Nabi berdialog dengan jin. Maka kata Ibn Mas'ud, aku pun lantas bertanya kepada Nabi, siapa mereka tu ya Rasulullah? Nabi jawab, itu jin puak Nusaybin. Mereka datang pada aku mengadu tentang masalah mereka. Jin-jin ni semua datang buat aduan pada Nabi, banyak perkara lah. Antaranya mereka ni minta Nabi doa kepada Allah supaya dibenarkan makan beberapa benda yang lain selain daripada asap. Di jin ni makan asap ya. Jadi tuan-tuan hak makan asap tu lebih kurang jin jugalah. Lebih kurang jin jugalah. Ali tanya, ya Rasul, boleh tak tukar menu lain? Doa lah, minta dengan Allah, puas dah makan asap.
Rosok habis paru-paru. Kata, boleh tak tukar menu lain. Sebab jin ni macam kita. Kita kan ada benda yang kita tak boleh makan. Contohnya mikrofon. Contohnya tak boleh makan. Sedap macam mana pun masuk mikrofon buat sup singgang. Tak boleh makan. Mikrofon tu besi kita tak boleh makan. Ada had. Jadi jin pun dia banyak benda dia tak boleh makan. Dia boleh makan asap. Habis pun doa apa semua. Maka jin dapat menu baru, tulang. Tu jin boleh makan tulang. Tu jin sayang ke Nabi kita. Tukar menu. Tambah menu bukan tukar. Jadi jin dia boleh makan dua perkara, asap dan juga tulang. Jadi tuan-tuan hak ngisap rokok, hak kuat makan sup tulang agak-agak je lah. Saudara kita pandang je, dia ni bahan belaka hak makanan aku. Asap dia sapu, tulang dia sapu, pakai seluar jing, tinggal kaku benda, tak ada benda tinggal. Seluar jing, tak ada benda tinggal. Ada cerita jin ni panjang lah, lain tahun bukan nak cerita sangat. Bab jin ni kamari jin susah kita malangah. Dan peristiwa kedua hak menghiburkan hati Nabi adalah Isra' wal Mi'raj. Isra' Mi'raj ni memang menghiburkan hati Nabi. Dan ini saya tidak ulah banyak sangatlah, kita dah maklum kenapa Nabi bersedih ni. Maka pelajaran yang boleh kita ambil adalah setiap duka lara kita sebagai manusia pasti ada penghujung. Tidak ada duka yang kekal dan tidak ada kegembiraan yang abadi, tidak ada. Maka kita jangan biarkan kedukaan kita menghalang kita mencipta kejayaan. Kita mungkin sedih kerana pemergian ayahanda kita, ataupun orang tersayang isteri ataupun suami. Orang tu barangkali dah meninggal 3-4 tahun dah. Kita masih lagi berduka cita, sehingga kita tak berjaya nak mencipta benda-benda baru, dek kerana masih lagi dicengkam rasa sedih itu. Nabi pun sedih, tapi perlu buat sesuatu untuk menggembirakan jiwa. Apatah lagi kita manusia ni, hati kita makhluk, dia ada masa dia lemah, ada masa dia letih. Bahasa orang putih panggil stres. Jadi bila dia penat, letih, dia stres, kita kena ceriakan hati kita. Ceriakan, jangan biarkan. Hati ni macam anggota hak lain lah. Anggota badan kita ada masa naik turun tangga, sakit kaki, bisa betih dan sebagainya. Kita panggil orang urut, betulkan balik. Hati pun sama. Bila dia lemah, sedih sama, kena ubatkan balik. Ubatnya adalah dengan sedikit keceriaan dan kegembiraan. Abul Fatah Al-Busti, dia pernah bersyair, afdi tab'aka al-makdudu bil jiddi rahatan yujammu wa'alliluhu bisyai'in minal mazhi. Berikanlah istirahat pada hatimu, relaxkanlah dulu, dan hiasilah dia sedikit dengan gurauan. Walakin iza a'taitahul mazha falyakun bimiqdari ma tu'ti ta'ama minal milhi. Tapi ingat, kalau mu bergurau, jadikanlah gurauan tu sama seperti kadar kita masukkan garam dalam makanan. Maknanya jangan lebih. Gurau boleh, ketawa boleh, tapi jangan ketawa sampai 12 harakat, tak boleh. 12 harakat ketawa, wah, lama lah harakat. Ideram panjang, mat apa tak tahu, panjang semua. Jangan, sikit-sikit okey. Umpama masakan, sekadarnya saja. Nak beri kerasa garam, tidak masin sangat. Itu nasihat ulama. Dan Nabi pun ada juga pesan pada sahabat. Ada seorang sahabat Nabi nama Hanzalah Al-Asidi radhiyallahu anhu. Dia ni terlalu serius dalam hidup, tak boleh gurau. Tak boleh gurau, tak ada buat kelakar, tak ada apa, serius sama. Dan dia memang duduk masjid, iktikaf apa semua, ibadah, sama-sama ibadah. Jadi ada sekali tu dia menangis jumpa Nabi. Ya Rasulullah, saya dah jadi munafik ya Rasulullah. Apa pula awak jadi munafik? Saya rasa saya pura-pura ya Rasulullah. Bila saya di masjid dengar tuan, dengar Rasulullah berceramah mengajar, saya insaf. Ingat syurga, ingat neraka, ingat azab Allah, takut. Pergi balik ke rumah, tengok anak, tengok isteri, lupa sekejap pada syurga neraka. Saya galik pula dengan anak-anak kecil apa semua. Bila pergi masjid tengok muka tuan, ingat balik pada akhirat. Balik rumah tengok muka anak isteri, lupa semula. Saya rasa saya pura-pura ya Rasulullah.
Jadi Nabi sengih sajalah. Kata Nabi, wallazi nafsi biyadihi innakum law tadumuna ala ma takununa indi wa fi dzikri lasafahatkumul malaika ala furushikum wa fi turukikum walakin ya Hanzalah sa'atan wa sa'ata wa qarara hadhil kalimah sa'atan wa sa'ata salasa marrat. Nabi senyum, Nabi kata, demi Allah wahai Hanzalah, kalau mu beginilah terus-terusan, masjid, rumah, tak bercara ke benda apa, nescaya malaikat akan turun duduk sebelahmu nanti. Malaikat akan tidur sebelahmu, salam dengan hari-hari. Jangan gitu, kata Nabi. Wahai Hanzalah, sekali-sekala guraulah, sekali-sekala ceriakan hati. Sa'atan wa sa'ata, sa'atan wa sa'ata. 3 kali Nabi ulang. Sekali-sekala ceria sikit. Ni hadis riwayat Imam Muslim. Jadi muslimin muslimat yang sedang berduka lara, berduka cita, bukan tak boleh berduka, gembiralah sedikit, ceriakanlah jiwa kita. Dia keceriaan dan kegembiraan manusia ini, maknanya kegembiraan jasmani manusia ini, benda boleh diukur. Ada data saya nak kongsikan dengan tuan-tuan. Ini tahniahlah orang Kelantan. Ada satu data dikeluarkan oleh Plan Malaysia, Jabatan Perancang Bandar dan Desa, Plan Malaysia. Dia keluarkan data indeks bahagia. Oh, rupanya bahagia ni boleh diukur. Dia panggil kajian indeks kebahagiaan Malaysia. Jadi pengukuran indeks kebahagiaan ini dia buat, mungkin ada hak perasan, ada hak tak perasan. Dia buat melalui program jaringan penunjuk mampan bandar dan luar bandar di Malaysia. Kita panggil sebagai Murni Net. Jadi dia pun buat kajian. Kajian itu mendapati ini yang menarik sekali. Ada lebih kurang 10 bandar paling bahagia di Malaysia. 3 hak pertama, nombor 1 Petaling Jaya, nombor 1 Bandaraya Petaling Jaya. Tak tahulah kok mana gembira. Hak kedua Manjung. Yang ketiga Keluang. Hak ni top 3 lah. Ini 3 bandar ni diiktiraf sebagai 10 bandar paling bahagia di Malaysia. Dalam senarai itu juga termasuk juga beberapa jajahan di negeri Kelantan. Antaranya jajahan Gua Musang masuk sebagai bandar bahagia. Gua Musang tu bahagia. Wallahu a'lam. Barangkali highway dah siap ni dia bahagia agak, suka. Tak lalu merapuh dah, suka balik kampung agak lah. Kemudian jajahan Kuala Krai masuk juga sebagai bandar bahagia. Hak lain tu Bandaraya Kelang, Bandaraya Kulai, Bandaraya Kuantan, Rompin, Alor Gajah Melaka. Artinya, orang nak ceritanya bahagia ni dia boleh ukur. Keceriaan ni boleh ukur. Macam mana Plan Malaysia mengukur orang Gua Musang bahagia? Dia ada skala dia. Orang buat research dia tahu lah. Ambil data kita 3 tahun dia collect data. Dia check satu-satu. Dan di peringkat dunia, negara kita ni duduk tempat ke-70 berdasarkan laporan kegembiraan dunia. Kita antara negara hak gembira di dunia. Gembira apa tak tahu, tapi gembira lah. Malaysia naik 11 anak tangga berbanding tahun 2022 dalam World Happiness Report yang dikeluarkan oleh United Nations Sustainable Development Solution Network sempena sambutan Hari Gembira Sedunia, International Day of Happiness. Dia sambut tiap-tiap tahun 20 hari bulan Mac. Tahun 2018 negara kita pernah mengungguli kedudukan ke-35 negara paling gembira di dunia. Tapi kita menyunam ke tangga 80 tahun 2019. Kemudian 2020 turun lagi tangga 82. Tahun 2021 naik sikit tangga ke 81. Dan baru kita dapat tangga ke 70. Daripada 146 buah negara dengan peningkatan skor agak tinggi 5.711. Biasa skor 5 lebih. Negara hebat-hebat skor 7 poin belaka. Macam mana kegembiraan diukur? Ini nak kongsi ya.
Gembira ni dia ukur dalam laporan kegembiraan dunia ni, dia tengok GDP per kapita, keluaran dalam negara kasar. Dia tengok daripada segi persepsi terhadap rasuah, murah hati masyarakat. Dia ada ukuran-ukuran dia. Dalam dunia ni negara mana paling bahagia sekali? Agak-agak negara paling bahagia, rankingnya semua didominasi oleh negara-negara Eropah. Semua negara Eropah. 5 tahun berturut-turut negara paling gembira di dunia Finland. Finland ni tempat pertama, skor dia 7.821. Tinggi 7 poin ni tinggi. 5 tahun berturut-turut. Negara kedua paling gembira di dunia Denmark, skor dia 7 poin jugalah, 7.6. Negara ketiga paling bahagia di dunia Iceland. Saya tak faham Iceland bahagia celah mana. Matahari tak ada, tak tahu dia bahagia, tak tahu. Ya, kita hormatlah orang tu buat kajian. Tapi wallahu a'lam. Dan negara-negara yang duduk dalam ranking 20 pun kebanyakannya negara Eropah. Switzerland, Belanda, Luxembourg, Sweden, Norway, Israel pun masuk. Tu kita jadi pelik, bahagia ke dia duduk Israel? New Zealand masuk, Austria, Australia, Ireland, Jerman, Kanada, Amerika Syarikat, United Kingdom, Republic Czech, apalagi Belgium, Perancis. Ini banyak negara-negara Eropah. Dan di negara-negara Asia ni pun ada hak duduk kedudukan yang bagus. Sebagai contoh Singapura. Singapura negara paling gembira dunia, tangga ke-27. Hebat dia. 27 paling gembira. Dan ini pun kita tak petikai lah. Sebab tuan-tuan pun pernah pergi Singapura. Yalah, Wallahualam kita pun okey, gembira ke tangga 27, okey. Kemudian Filipina tangga ke-60 paling gembira di dunia. Thailand tempat ke-61. Maknanya negara kita tempat ke-70 lebih gembira dari China, tapi tak segembira Singapura. Okey. Apa negara paling sedih dalam dunia? Sedap baca data tu. Negara paling sedih. Ada juga negara gembira, bahagia, sedih. Negara paling sedih dalam laporan kegembiraan dunia, nombor 1 Afghanistan, paling sedih sekali. Tempat ke-146. Nombor 2 Lebanon, tempat ke-145. Yang ketiga Zimbabwe, tempat ke-144. Tempat keempat Rwanda, duduk ke 143. Yang kelima Botswana, tu tangga ke 142. Segala kajian ni kita sebagai orang akademik kita railah. Apa juga research orang buat ni kita hormatlah, sebab dia ada metodologi yang dia buat. Kita respect lah apa kajian pun orang buat, kita kena hormat. Selama mana dia menggunakan kaedah metodologi kajian yang tepat, diikut disiplin, tak ada masalah. Jangan awak bukan bidang, cakap bidang tu, itu kita payahlah nak terima. Tapi kalau diikut caranya, disiplinnya, kita hormat. Cuma kalau kegembiraan dan keceriaan jasmani ni boleh diukur, bagaimana kita nak ukur kegembiraan rohani, keceriaan dalaman kita? Sebab hari ini ramai orang secara fizikalnya dia ceria, dia gembira, tapi jiwanya kosong. Ramai. Bukannya tidak ada pelakon-pelakon komedi di Amerika, Hollywood, yang terkenal pelawak. Bukan pelawak nipu, dia buat jokes, tapi bunuh diri. Tak payah sebut nama lah, begitu ramai. Mereka menghiburkan orang, tapi dia mengalami kemurungan yang teruk, kena makan ubat dan sebagainya. Kita tengok dalam rancangan televisyen yang dia buat, oh dia sangat ceria, rupanya dalaman dia rapuh, hancur. Mengapa tidak ada satu ukuran untuk nak mengukur kegembiraan rohani kita? Dan percayalah, rohani masyarakat kita sekarang dalaman banyak yang tidak ceria lagi. Sebab masyarakat kita ramai menghadapi masalah hilang pekerjaan, tak ada sumber pendapatan serupa dulu, masalah konflik keluarga, masalah kurang akses kepada banyak bantuan, dan menyebabkan ramai orang kita sekarang dia punya spiritual happiness dia begitu rendah sekali. Maka pada malam ni saya nak berkongsi dengan tuan-tuan,
bagaimana kita nak ukur kita punya spiritual happiness, kegembiraan rohani kita. Kegembiraan rohani ni mustahak, sangat mustahak. Saya berkongsi satu peristiwa yang pernah berlaku kepada dua orang ulama besar, iaitu kisah Hatim Al-Asam dan juga guru yang bernama Syaqiq Al-Balkhi. Ini dua ulama hebat. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, dia menceritakan tentang satu hari Syekh Syaqiq Al-Balkhi, dia duduk dengan anak muridnya yang nama Hatim Al-Asam. Siapa Syekh Syaqiq Al-Balkhi? Dia ni guru kepada Hatim Al-Asam. Dia seorang ulama sufi yang sangat zuhud. Ulama banyak jenis ulama. Ada yang ulama mewah, maknanya pakaian mewah apa semua. Ada ulama zuhud. Dia ni masuk ulama zuhud. Ulama yang sangat tidak pentingkan dunia ni, menjauhi pemerintah. Memang dia zuhud. Dan dia ni pernah mengaji dengan Imam Abu Hanifah. Dia pernah belajar juga dengan Ibrahim bin Adham. Dia pernah juga mengambil ilmu dengan Rabi'ah Al-Adawiyah. Dulu dia berniaga. Syekh Syaqiq ni dulu buat bisnes. Dia ada kedai dia 300 buah kedai di banyak bandar, cawangan banyak. Dia berniaga. Tapi bila dia masuk tarikat, dia jadi orang tasawuf, dia jadi zuhud, dia tinggalkan segala harta benda. Ketika dia mati, kain kapan tak ada. Memang dia susah tu Syekh Syaqiq Al-Balkhi. Tapi anak murid dia hebat-hebat. Antara muridnya Hatim Al-Asam. Hatim Al-Asam ni juga jadi seorang ulama yang hebat juga di Khurasan. Dia seorang syekh. Dia memang murid kanan lah kepada Syaqiq Al-Balkhi. Jadi cerita tentang Hatim Al-Asam ni, ini banyak pelajaran kita boleh ambil. Hatim Al-Asam ni, perkataan Al-Asam ni seronok. Apa makna Al-Asam? Asam ni kalau dalam bahasa kasar kita maknanya pekak. Dia digelarkan sebagai Syekh Hatim yang pekak. Bapa panggil dia pekak? Ada rahsia juga. Dalam kitab Syarah Kamiyut-Tughyan ada kisah bagaimana Hatim ini cerita ni disampaikan oleh Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq. Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq ni juga bukan ulama kaleng-kaleng, tokoh sufi abad ke-11 masih, ulama besar. Dia sendiri cerita Hatim Al-Asam ini digelarkan pekak bukan kerana dia pekak, tapi dia memang ada satu tabiat buat-buat tak dengar. Dia selalu buat-buat tak dengar. Contoh kalau orang cakap buruk hal orang, dia tak campur. Dengar kita sembang, tiba borok-borok ngutuk imam satu, contoh dia terus buat pekak, dia tak dengar. Terus kutuk pengurusi masjid, dia tak dengar. Ngutuk-ngutuk ni dia tak minat. Tak minat ngata ke orang. Ada satu riwayat lagi, cerita versi yang lain. Dia pernah jumpa satu orang perempuan. Perempuan tu datang jumpa dia di pejabat. Perempuan ni nak bincang hak agama, nak tanya masalah agama. Syekh Hatim ni duduk dengar lah. Perempuan ni tanya hukum gini. Tiba-tiba wanita ini buang angin. Buang angin dalam keadaan ada keluar bunyi. Keluar bom. Pom sekali bom. Orang perempuan barangkali tak boleh nak kontrol dah agaknya. Biasa boleh kontrol lagi. Kali ni tak boleh kontrol. Bom keluar. Syekh Hatim yang mendengar wanita ni tadi keluar angin, dia pura-pura tak dengar. Padahal dia dengar sangat. Dia kontrol maco, dia buat tak tahu. Macam dia tak dengar. Kemudian perempuan ni pula, bila malulah dia. Tapi Syekh Hatim ni nak jaga maruah perempuan ni, dia buat-buat tak dengar. Siap dia beritahu, irfa'i sautik. Kak tolong cakap kuat sikit, saya ni pekak sikit. Perempuan dia kata, alhamdulillah, pekak rupanya orang tua ni, selamat aku. Padahal Syekh Hatim dengar. Itu akhlak lah, ni akhlak ulama luar biasa sekali. Digelar oleh orang Al-Asam, Syekh Hatim yang pekak. Dia okey je. Kalau kita sekarang gelar gitu ke ulama, kena kecam 3 bulan lah dengan netizen. Dia okey, dia jenis Allah Ta'ala yang mustahak. Manusia ni tak ada harga bagi aku. Penilaian Allah yang mustahak.
Syakir Al-Balkhi ni, dia pernah tanya kepada Syekh Hatim, wahai Hatim, mu ngaji dengan aku berapa lama? Jawab Hatim, tuan guru, saya ni nadah kitab dengan tuan guru 33 tahun. Oh, lama mu ngaji dengan aku? Lah. 33 tahun mu ngaji, berapa banyak ilmu aku hak mu petik? Berapa banyak hak mu ingat? Tuan guru, saya ngaji 33 tahun, saya ingat 8 masalah je. Terkejut guru dia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mu ngaji dengan aku 33 tahun, 8 bab je mu ingat? Ada cerita, benda apa hak mu ingat? Pertama sekali, wahai tuan guru, sebanyak-banyak ilmu hak saya dapat daripada tuan guru, pertama sekali hak saya dapat pelajaran ialah ketika saya memerhatikan gelagat manusia. Saya tengok manusia ni dia sangat cinta kepada kekasih dia. Bawa pergi makan, kolo kele, buat syair, pantun, cinta, rindu, kirim salam ikut angin lalu, bulan purnama, macam-macam. Dan dia akan mengiringilah kalau kekasihnya itu mati sampai ke kubur. Tapi saya belum pernah melihat ada semana-mana kekasih yang masuk ke kubur sekali dengan kekasih dia itu. Maka di situ saya dapat pelajaran, wahai tuan guru, jadikanlah amal kebaikan kita ni sebagai kekasih sejati. Kerana itu je hak boleh masuk sekali dalam kubur. Isteri kita, suami kita, anak kita, dia boleh menangis jerit, wah, ayo mati dah, ayo. Tapi ketika kita dikambur, dia tak masuk sekali. Mana sampai situ saja. Sayang takat mana pun. Tapi amalan soleh ini, dia akan ikut saya sepanjang hidup sampai saya mati. Itu pertama, saya dapat pelajaran. Tok guru dia kata, cerdik anak murid aku ni, kuat pasapoh ni. Hak kedua, apa pelajarannya? Gini tuan guru, saya baca Quran, jumpa ayat suratul Nazi'at, ayat 40 sampai 41. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut keadaan semasa dia berdiri di hadapan Allah pada hari kiamat, dia dihitung amalannya dan dia menahan dirinya daripada mengikut hawa nafsu, maka orang inilah sesungguhnya syurga tempat kediamannya. Maka wahai tuan guru, saya yakin ketika Allah Ta'ala menyebut orang yang berjaya lawan hawa nafsu akan dapat syurga. Sebab itulah saya berusaha memaksa nafsu saya untuk menolak hawa. Lain, hawa nafsu, dia pecahkan dua. Saya memaksa nafsu saya untuk menolak hawa. Betul panggil hawa nafsu. Nafsu tolak hawa. Nafsu ni kehendak, hawa ni kesenangan. Benda-benda hak kita senang. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal bani, akan 5 perkara Tuhan sebut dalam Ali Imran. Nombor 1, manusia paling suka perempuan. Nombor 1, paling suka perempuan. Nombor 2, anak-anak. Nombor 3, harta emas dan perak. Yang ketiga, kenderaan berhias. Yang keempat, pokok tanam-tanaman. Yang kelima, haiwan peliharaan atau haiwan yang kita bela di kampung, kambing, lembu, kebau, macam-macam. Jadi saya lawan nafsu saya untuk tolak kesenangan. Macam kita suka perempuan misalnya, memang suka lah tengok orang perempuan comel, suka. Tapi disebabkan kita ni ingat suratul Nazi'at ayat 40-41, Allah Ta'ala sebut siapa hak lawan dia punya nafsu hawa kesenangan itu, aku sedi surga untuk dia. Jadi dia pun potongkan pandangan dia. Itu maksudnya. Yang kedua, kata beliau, tuan guru, yang ketiga, saya perhatikan perangai manusia. Saya melihat manusia ini, bila mereka memiliki sesuatu yang berharga dan bernilai, mereka akan jaga dia bersungguh-sungguh supaya benda itu tidak hilang. Tapi bila saya baca suratul Nahl ayat 96, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqi, sesungguhnya apa yang ada pada kamu akan hilang dan habis lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah itulah yang kekal. Maka di situ, wahai tuan guru, saya berazam, kalau saya memiliki sesuatu yang berharga, saya akan serahkan dia kepada Allah.
supaya barang itu tetap dijaga oleh Allah dan takkan hilang. Itu pelajaran yang ketiga. Yang keempat, wahai Tuan Guru, saya perhatikan gelagat manusia. Saya tengok manusia ni sibuk nak memburu harta, sibuk nak dapatkan pangkat, kedudukan, nasab yang hebat, keturunan yang mulia untuk dia kahwini. Tapi bila saya perhatikan semua itu tidak ada ertinya, wahai Tuan Guru. Bila saya baca pula suratul Hujurat ayat ke-13, inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang paling mulia di sisi aku adalah yang paling takwa, bukan keturunannya. Biar lahir di pinggir Kaabah, kalau bajingan neraka. Jangan mentang-mentang lahir di Mekah terus jadi mulia, tidak. Yang paling mulia adalah yang takwa. Jadi aku berazam, wahai Tuan Guru, nak menjadi orang paling takwa, supaya aku mulia di mata Allah, bukan di mata makhluk. Makhluk tak nak hormat, itu dia punya pasal. Itu yang keempat. Yang kelima, wahai Tuan Guru, aku perhati gelagat manusia. Aku tengok manusia ni siang malam mencela sebahagian yang lain. Hak ni kecam hak ni, netizen ni kecam netizen ni, penyokong ni laknat penyokong ni, orang ni kutuk penyokong ni. Dan aku tahu penyebab utamanya adalah iri hati, sifat dengki. Maka aku baca firman Allah surah Al-Zukhruf ayat 32. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami bagi-bahagikan antara mereka segala keperluan hidup mereka dalam dunia ini. Setengahnya aku jadikan senang, setengahnya aku jadikan susah. Surah Al-Zukhruf ayat 32. Maka aku dapat pelajaran, wahai Tuan Guru, aku tinggalkan sifat dengki dan iri hati terhadap orang yang mempunyai kelebihan. Itu pelajaran yang kelima. Apakah pelajaran yang keenam? Pelajaran yang keenam ni saya ingat kita break dulu seketika, sebab azan isyak akan masuk sebentar lagi. Jadi kita berehat dulu seketika. Tuan-tuan semua jangan ke mana-mana. Kita akan kembali lagi selepas ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kembali kita menyambung ceramah pada malam ini berkenaan tentang kegembiraan spiritual ataupun kebahagiaan batin, yang mana kita petik satu dialog antara dua orang ulama besar. Nanti kita akan syarahkan maksud kata-kata beliau itu. Namun sebelum saya melanjutkan syarahan, kita mohon izin jugalah daripada jemaah untuk kita anjakkan sedikit pelaksanaan solat isyak berjemaah, untuk memberi peluang pada saya menghabiskan huraian pada malam ini. Izin ini perlu didapatkan, sebab orang nak semayang lebih berhak berbanding nak dengar ceramah. Sebab masjid ini niat wakafnya adalah untuk semayang, bukan dengar ceramah. Jadi orang semayang lebih berhak. Jadi kita mohon budi bicaralah kepada orang nak semayang, beri peluang untuk saya habiskan. Sebab kalau pendek dengan ceramah, baik buka YouTube. Jadi ni nak panjangkan sikit. Tak panjang, tidaklah sampai tengah malam, tak. Cuma anjak sikit saja. Hadirin hadirat sekalian, tadi kita bercerita tentang dialog antara dua orang ulama. Syekh Hatim ketika dia berbicara dengan Tok Guru dia, Tok Guru tanya, apa pelajaran mu ambil pada aku mengaji 33 tahun? Ada 8 pelajaran. Kita dah terangkan 5. Yang ke-6 kata dia, wahai Tuan Guru, saya ni tengok manusia ni dia suka buat nyaya ke orang, buat zalim ke orang. Hak ni zalim, hak ni buat zalim ke orang ni, hak ni berperang, hak ni perang, hak ni. Saya jadi mikir, buat apa manusia jadi begini? Bila saya perhatikan Quran surah Fatir ayat yang ke-6, inna syaitana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kamu, dan jadikanlah syaitan itu musuh. Surah Fatir ayat 6. Maka saya dapat kesimpulan bahawa manusia hari ini telah tersalah memilih musuh. Mereka lupa untuk memusuhi musuh yang sepatutnya dimusuhi, iaitu syaitan. Itu pelajaran ke-6. Yang ke-7, Tuan Guru, saya mematikan gelagat manusia. Saya dapati manusia ni ada hak sanggup hinakan diri kerana nak mencari sesuap nasi. Buat perkara-perkara yang mencela maruah mereka, melanggar peraturan hukum hakam,
buat perkara yang tidak halal kerana nak mencari rezeki sesuap nasi. Saya perhatikan dalam Quran, saya jumpa surah Hud ayat ke-6, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu makhluk aku yang bergerak di bumi ini melainkan aku dah jamin rezeki dia. Maka wahai Tuan Guru, saya jadi berfikir, saya yakin bahawa Allah Ta'ala dah tentukan rezeki manusia ini. Maka janganlah sibukkan diri kita berbuat sesuatu yang haram, kerana Allah itu tidak suka benda yang haram. Itu pelajaran ke-7. Pelajaran ke-8 kata dia, saya perhati gelagat manusia dan saya tengok manusia ini serah diri dan bertawakal kepada makhluk, bukan kepada Allah. Sebahagian orang dia tawakal hidup dia pada hasil kebun dia. Kata dia kalau kebun dia kena banjir tahun ni, oh mati berdirilah aku. Dia tawakal dia pada benda-benda, pada kebun dia. Ada tawakal pada lembu dia. Lembu aku kalau curi dia orang habis. Dia tawakal dia pada barang jualan dia. Dia tawakal pada pekerjaan dia. Mana kalau tak sambung kontrak, oh matilah aku. Oh kerja kerajaan tak ada pencen belaka, contract of service, habislah tak ada pencen, mati. Dia gantungkan tawakalnya kepada selain daripada Allah. Ataupun dia gantungkan hidupnya pada kesihatan dia. Dia tertipu dengan kesihatan dia. Kan kita kalau pergi jogging balik peluh, lambat lagi mati ni. Berasa lambat mati. Baru jogging berasa lambat mati lah. Baru kayuh basikal apa kota baru, ni sihat ni, insyaAllah lambat lagi mati ni. Tertipu dengan kesihatan itu. Jadi kata Syekh Hatim, saya belajar daripada benda ini. Saya kembali kepada firman Allah surah At-Talaq ayat yang ketiga, wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Siapa berserah diri bulat-bulat kepada aku cukupkan segala keperluan dia. Maka aku fikir, aku nak serah diri kepada Allah, surrender. Aku yakin dialah Tuhan yang akan mencukupkan keperluan aku. Tuan-tuan, 8 perkara ni setelah Syekh Hatim terangkan pada Tok Guru dia tentang kepada Tok Guru nama Syakik Al-Balakhi tadi, apa respon Tok Guru dia? Wahai Hatim, semoga Allah memberi padamu taufik dan hidayat. Aku ni dulu pernah baca kitab Taurat, aku pernah baca kitab Injil, aku pernah baca Zabur, dan pastinya aku faham Al-Quran. Kesemua 8 perkara hak mu sebut tadi, semua kitab-kitab membahaskan ke-8 perkara itu. Sangat mustahak. Oleh kerana itu percayalah, siapa hak mengamalkan apa hak mu sebut tadi, sama seolah-olah dia mengamalkan 4 kitab itu. Semua mengajar benda yang sama. Apa pelajaran 8 perkara tu? Ini yang spiritual happiness kita ni. Kita nak cari kegembiraan hakiki. Dalaman kita, bukan luar je buat kelakar apa tak, dalaman kita. Pertama sekali spiritual happiness, kegembiraan rohani ni adalah kita mesti jadikan kekasih hakiki kita adalah amal soleh kita. Tukarlah persepsi bahawa kekasih itu adalah makhluk. Tak. Kekasih hakiki kita amalan kita. Iza matal insanu inqata'a anhu amaluhu illa min salasatin, illa min sadaqatin jariyatin, aw ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin salihin yad'u lah. Bila mati saja seorang manusia, putus segala amal kecuali 3 perkara. Pertama, sedekah yang jariah. Yang kedua, ilmu yang dimanfaatkan. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakan. Hadis Muslim. Hadis ini hadis yang sangat masyhur. Tapi berapa orang yang ambil ini sebagai pelaburan jangka panjang? Tak ramai. Sebab kita tertipu dengan dunia. Mari kita jadikan amal soleh sebagai sahabat karib kita. Hak kita nak semayang lepas ni, semayang isyak, ini amal soleh. Niatkan ini sahabat aku, dia akan teman aku dalam kubur. Memang ada hadisnya panjang pula uraiannya. Bila kita mati nanti, ada 4 makhluk akan datang menemani kita. Pertama semayang, ni hadis riwayat Ahmad.
Semayang ni dia kumpul banyak-banyak, dia datang dari arah kepala kita. Dia akan duduk dekat kepala kita, semayang kita. Sebelah kanan kita adalah zakat. Zakat bagi. Duduk belah kanan kita. Belah kiri puasa. Puasa duduk kepung belah kiri. Di kaki kita aneka amalan soleh. Buat baik ke orang, ihsan, sedekah dan macam-macam. Duduk kaki kita. Apa tujuan? Dia teman kita di alam barzakh. Isteri kita tak ikut kita. Puan-puan meninggal, suami nak ikut tak. Dia nyanyi SN Saling, yang nyanyi sedih, sungguh jauh di kau pergi, nangis, terjun sekali dah. Molek je kubur, tumbuh rumput, nikah baru. Contoh ni cerita orang Kuantan, bukan cerita orang sini. Dak artinya tidak ada yang hakiki. Duniawi ni tak ada hakiki. Tapi amal soleh hakiki, duduk dengan kita sekali. Duduk cokoh 4 ni. Apa kerja dia? Pertama, teman kita. Yang kedua, dia menyebabkan malaikat tak boleh nak buat kerja. Dalam hadis tersebut, malaikat datang nak tanya soal kubur. Kan kat kepala penuh dengan semayang, kita kuat semayang manggali. Malaikat tak boleh masuk. Jadi malaikat kata, aku ni nak buat kerja ni, nak lalu macam mana? Jeng, tengok penuh ni. Dah aku nak masuk ke mana? Cari jalan lain lah. Malaikat kona kok kanan, kok usuk kanan kita. Kena belok dengan zakat. Zakat, banyak zakat kita bayar zakat. Zakat kata minta maaf, jalan penuh. Dah nak macam mana ni? Oh, tuan cari jalan. Dia kona kok usuk kiri kita. Kena rock block juga dengan puasa kita. Puasa buat rock block, minta maaf, arwah ni kuat lah puasa. Rejab puasa, Syaban puasa, puasa semua penuh. Pergi kat kaki pun lah sedekahnya, tolongnya, buat baik dengan orang. Akhirnya malaikat pusing, tak ada ruang nak tanya. Akhirnya NFA, no further action. Tak ada. Ini baru sahabat sejati, membantu dalam kubur. Baitu Imam As-Suyuti dalam kitab Ad-Dibaj ala Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj, dia menyebutkan, ambillah olehmu amalan-amalan yang bermanfaat selepas kematian kamu. Disusun satu syair, idza mata ibnu adam yajri alaihi min fi'alin ghairi ashrin ulumin bassaha wa du'ain najlin wa gharsin nakhli was sadaqatu tajri warasati mushafin wa ribati thagrin wa hafril bi'ri au ijra'in nahrin au baitin lil gharibi banahu ya'wi. Apabila meninggal anak Adam, mengalirlah kepadanya 10 amal kebaikan. Pertama, ilmu yang dia pernah ajar orang, bagus. Yang kedua, doa anak-anak yang soleh. Yang ketiga, pokok-pokok yang dia tanam. Dalam syair disebut pokok kurma. Yang keempat, sedekah dia yang masih mengalir, dia punya manfaat. Yang kelima, mushaf Quran yang dia wariskan pada orang, sedekah masjid surah. Yang keenam, menjaga perbatasan sempadan yang anggota keselamatan. Yang ketujuh, gali telaga. Yang ke-8, mengalirkan sungai. Yang ke-9, buat rumah untuk orang musafir, singgah nak mandi, nak semayang. Dan ke-10, mendirikan tempat ibadah. Macam sekarang ni tuan-tuan, ada tabung tengah bergolek. Oh, ini semua pencen kubur semua. Tapi tak bawa duit pula, tepuk Allah, tak bawa pula malam ni. Tak ada lah. Tak apa, boleh scan QR code, tak ada masalah. Ke tak ada, saja sebut je. Boleh scan QR code lepas pada ni. Lain ni tak ada alasan, tak sedekah. Saya tak ada cash, no, kita tak ada masalah, kita buat QR code. Boleh transfer balik kan, kita bagi nombor account. Ni bukan paksa dah. Ini nak cari rakan karib, rakan kita hak sejati. Jadi selagi kita ada banyak amal ibadah, kita akan jadi tenang jiwa kita. Maka orang banyak ibadah, dia ada ketenangan. Yang kedua, pelajaran daripada nasihat Hatim Al-Asam ini adalah wajib kita berlawan dengan nafsu kita. Sebab nafsu ni tuan-tuan, dia tak ada suruh benda hak molek kalau tak dijaga. Innan nafsala ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu manusia itu selalu menyuruh kepada hak jahat, kecuali orang yang diberi rahmat oleh Allah,
maka terselamatlah dia daripada nafsu itu. Surah Yusuf ayat 53. Nafsu ni dia payah. Kalau tak ada, susah. Tapi kalau tak kontrol, kita jadi rosak. Sebab kalau ikut kehendak dia, macam-macam tak. Itu nafsu. Macam kita nak buka puasa lah bulan Ramadan. Setan tak ada. Nafsu molek bisik sama. Baru 10 pagi mikir dah nak buka apa. Dia bisik kita. Sedap ni kalau makan kuih ni. Sedap ni makan nasi ni. Sedap ni kalau ada lauk ni. Sedap ni kalau... La ilaha illallah. Baru pukul 10.30 pagi. Dia ngacau gitu. Kita pangsa pergi bazar Ramadan. Rambang mata. Allah. Dia bisik lagi. Ini sedap ni. Ini sedap ni. Dia bisik. Sebab itu kata Syekh Hatim Al-Asam, mu kena lawan. Lawan. Tundukkan jiwa kamu supaya nafsu itu tidak menguasai kamu. Mesti mau lawan. Dia level nafsu manusia ni, kalau kita ngaji tasawuf, nafsu kita, orang tasawuf ni, dia tumpu nak betulkan nafsu ya sebenarnya. Itu matlamat utama dia. Sebab selagi nafsu dia tak boleh dia kawal, dia takkan boleh dekat dengan Allah. Takkan jadi orang yang makrifat ke hakikat ke, tak boleh. Kalau nafsu masih menyelubungi, jadi dia kena buang nafsu. Baik tu orang tasawuf, dia jaga sungguh diri dia, jauh daripada sifat mazmumah. Baik tu orang kalau ngaji agama, panah barang, lempar barang, ajak bergocoh semua. Awak ustaz, mana tak ada tasawuf. Orang ada tasawuf ni dia kontrol. Marah dia kontrol. Dia nak sampai makam supaya dia tu rapat dengan Allah. Sebab itu dalam bab tarekat tasawuf, dia kaji nafsu manusia. Nafsu manusia ni ada beberapa tingkat. Antaranya adalah nafsu ammarah. Nafsu ammarah ni memang novice, beginner, orang awam, layman. Nafsu ammarah ni orang yang selalu terdedah kepada godaan nafsu. Dan orang kalau diri dia penuh dengan nafsu ammarah, bagi dia jahat dengan baik benda sama. Bahasa sekarang dipanggil normalisasi. Maksiat dan bukan maksiat sama. Beratlah orang ini memang nafsu ammarahnya kuat. Orang nafsu ammarah kuat, dia kalau buat jahat dia tidak menyesal. Bahkan kadang-kadang dia lega dan gembira. Dia ada masalah, dia minum arak. Lepas dia mabuk, dia rasa tenang. Lepas minum tenang rasa. Kan pelik ayat begitu. Sebab dia dikuasai nafsu ammarah. Kita kikir, jadi nafsu lawamah. Sikit bagus. Nafsu lawamah ini, orang hak bila buat kesalahan, dia menyesal. Bila buat kesalahan, dia menyesal. Kemudian, dia buat lagi. Tapi ada juga menyesalnya. Orang nafsu amarah tak ada menyesal. Nafsu lawamah, dia ada menyesal. Contoh, dia tak nak buat jahat, tapi dia tak boleh lawan kehendak nafsu. Keluar pada masjid, tengok selipar comel. Allah, comelnya selipar. Lawa. Selipar Nike ni. Wow. Kopi ori ni. Wow. Hak ni Abibas, tak say aku Abibas. Hak ni Nike. Baru lepas dengar ceramah, tapi masih ada nafsu lawamah. Ambil lah, kira apa. Nak ambil tak ambil. Benda dah biasa kerjaan gitu. Ambil kot pun lari. Tinggal sifar buruk dia korang. Itu dia sebab apa membuat gitu. Datuk Imam pesan, tinggalkan yang buruk, ambil yang baik. Saya buat lah. Tinggalkan yang buruk, ambil yang baik. Yang baik tu orang mau ambil. Dia ambil buat balik. Salah Ketua Imam juga. Jadi, tapi sampai di rumah dia nyesal. Allah, nyesal pula aku buat gitu. Itu ada bagus dia. Tapi nafsu masih menguasai. Bahasa mudah, orang nafsu lawamah ni, orang hak masuk penjara, keluar penjara, masuk penjara, keluar penjara, masuk serenti, insah sekejap, nyesal buat pula aku ngisap. Tubik daripada serenti, ngisap semula. Dia gitu, lawamah. Jadi kita kena kikir lagi sampai jadi mulhamah. Mulhamah ini nafsu, tapi sudah diberi ilham, sudah diberi hidayah, dah dipimpin. Orang nafsu mulhamah ini, dia duduk atas sempadan, border. Maknanya dia ni belum selamat lagi, tapi dah duduk tengah.
Masjid boleh pergi apa semua, tapi anytime boleh jatuh semula ke tempat lama, tempat kancah maksiat ini. Dia belum firm lagi. Kita kikir lagi. Macam mana kikir? Zikir lah. Zikir. Ratus ribu zikir kadang-kadang. Nak bagi hati tu gilak kiwi, comel berkilat. Sampai jadi nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah ni nafsu yang tenang. Mutmainnah ni tenang, linang. Dia tak digugat oleh kesenangan atau kesusahan. Orang nafsu mutmainnah ini, dia tak kisah sihat atau sakit, sama saja. Bagi kita orang biasa, kalau sihat kita syukur, kalau sakit kita marah dan macam-macam. Orang nafsu mutmainnah dia relax. Sakit sihat sama saja. Orang puji orang hina pun sama saja bagi dia. Kita kalau orang puji kita suka, kalau orang kecam posting kita marah, siap delete, buang lagi, block dia lagi, block forever, tak bagi dah, marah. Kita suka orang puji saja. Tapi orang nafsu mutmainnah, awak hina ke, awak puji ke awak lah, semuanya sama saja. Pujian tidak berbunga, dikeji tak terasa sakit, tak ada marah, tak ada dendam. Itu mutmainnah. Kalau tuan-tuan di sini dah ada level itu, tahniah diucapkan. Susah nak level mutmainnah itu. Kalau masuk tarikat, kawan-kawan SEM 10 esok baru jumpa subjek itu. Susah nak sampai mutmainnah ni. Biasa ada lagi marah kalau orang kecam kita. Marah tuan-tuan. Payah nak dapat dia relax. Dia payah. Tapi ada lagi level tinggi. Nafsu radiyah. Oh ini tinggi lah. Ni radiyah ke apa semua ni dah level PhD semua dah ni. Nafsu radiyah ni orang hak redha je apa hak Tuhan tentu ke dia. Dia tak kisah. Apa Tuhan beri ke dia, dia okey. Bahkan orang begini terhibur dengan ujian. Dia rasa ujian ini adalah hadiah daripada Allah. Contoh ni contoh saja ya. Ada orang pergi medical check up, cek kena kanser. Sekarang ni saya tengok kanser ni macam kena sesama, ramai pula kena kanser. Mainan lah ni kena kanser. Kita boleh tengok reaksi orang-orang yang berbeza. Ada orang bila doktor beritahu, sabarlah ya, ni nak beritahu ada berita kurang baik, awak ni ada kanser. Ada setengah orang, oh matilah aku, habislah meninggal aku, Allah matilah aku. Dia kelang kabut, uruh hara, menangis, sedih, apa salah saya, kenapa saya hak kena, why me, saya ni sihat sangat, tak rokok dok, jogging sokmo, apa salah saya, makan roti canai dok, jiran saya hari-hari 3 keping roti canai, jogging dok, sokok kuat, apa tak kena. Dia sibuk ke orang, apa salah saya, doa pada ya Allah, why me ya Allah, why me. Dia tak tahu Allah jawab pada dia, why not. Apa tak boleh aku ujimu pula. Dia atas orang, ada orang dapat tu, dia relax je, mutmainnah, dia tenang je. Saya pernah tengok satu dokumentar, wawancara dekat TV Arab. Masa tu dia pergi ke Mekah, buka rancangan Arab kan, rancangan dia bercakap semua. TV 1 mengaji, TV 2 mengaji, 3 bercakap, 4 bercakap, 5 bercakap, TV Arab. Ada saya tengok dia wawancara satu orang pesakit kanser. Orang ni dia kena kanser apa saya tak tahulah. Mula benda dalaman lah, paru-paru ke apa begitu. Dia dah kena stage 4. Lepas tu melarat pula lagi, ada kanser lain pula lagi. Dia ada 3 kanser serentak. Kurus kering gitu, pakai serban besar lah. Lepas tu wartawan tu tanya pada dia, encik tak rasa takut ke, rasa down ke, rasa sedih ke? Ingatkan habis satu kanser, sembuh, okey lah, tambah pula. Kata dia, tak, bagi saya Allah kirim pada saya kawan sejati. Kawan macam mana? Dia kata kawan sejati adalah kawan yang sentiasa mengingatkan kita kepada Allah, mengingatkan kepada kematian. Jadi dia duduk dalam badan saya ni, selalu ingatkan saya bahawa saya ni akan mati. Ini kawan yang bagus, kata dia. Yang selalu ingatkan saya, ingat pada Allah. Ini kawan yang bagus. Kawan yang lain saya nak gelak-gelak, lupa. Ini dia sentiasa, baru nak lara sikit, motor kanser tahap 3, kanser balik. Baru nak pergi karaoke, tak jadi. Contoh, sebab ada kawan yang mengingatkan. Ini bila kita tengok macam mana dia boleh jadi tahap begitu. Orang dah tahap redha apa semua ni,
kita payah nak lawan tuan-tuan. Nafsu tinggi lah. Nafsu dia berjaya kawal. Jadi lagi nafsu mardiyah ni, apa saja hak dia buat Allah redha pada dia. Percakapan dia masin. Macam tahap-tahap, macam kita di Kelantan ke ramai tok-tok guru dulu hak tahap wali-wali belaka. Itu semua nafsu mardiyah lah tu. Orang nafsu mardiyah je hak boleh mulut masin. Kalau mereka kata celaka jadi, level kita tak dapat. Kena jaga nafsu dulu. Dan nafsu yang tertinggi sekali kata ulama adalah nafsu kamilah. Dan manusia biasa tak akan sampai ke makam ini. Hanya darjat para nabi dan para rasul saja. Manusia biasa hanya sampai tahap yang ke-6, mardiyah saja. Itu pun dah tahap wali besar. Dah tahap wali lah kalau dah boleh tahap itu. Sebab itu nafsu ni agama tak suruh buang, dia suruh kontrol. Nafsu ni dilawan jangan, dilayan pun jangan. Mana layan sangat pun jangan, buang terus pun jangan. Buang nafsu, botok kepala pakai kain 2 helai, duduk masjid tak keluar-keluar. Tak boleh gitu. Kita ada kehidupan tanpa nafsu. Macam mana nak bina jalan raya, jambatan, bangunan comel? Sebab kena ada nafsu baru boleh buat gitu. Malaikat dia tak jadi khalifah, Tuhan tak pilih dia jadi khalifah muka bumi, dia tak ada nafsu. Malaikat kalau jadi khalifah tak ada jambatan kita, dia tak ada kehendak. Rakyat jumpa cik malaikat yang berhormat malaikat, bila nak buat tu? Tak payahlah, semayang sudah. Dia tu je, dia tak ada kehendak. Malaikat, lepas tu Tuhan dah hukum ni tak suruh jadi orang berhormat ni. Bagi manusia je. Manusia je yang layak sebab kita ada nafsu. Jadi nafsu ni buang jangan, layan jangan. Kata Imam Al-Ghazali, yang jauh itu masa lampau, yang dekat itu kematian, yang paling tajam lidah manusia, yang berat itu adalah amanah, yang paling ringan adalah meninggalkan semayang, yang paling besar adalah nafsu kita. Jadi hati-hati dengan nafsu. Minum kopi bercampur susu, kalau tawar ditambah gula. Jangan turutkan hawa dan nafsu, lama-lama menjadi gila. Anak ayam ditimbang pukal, bawa ke rumah setinggan. Kalau nafsu melebihi akal, umpama makan tak cukup sepinggan. Tanam bunga dalam pasu, bunga melati, bunga pandan. Jangan ikutkan hawa dan nafsu, kelak nanti binasa badan. Itu nasihat orang tua-tua. Itu pelajaran kedua, kontrol nafsu. Bahagia kita insya-Allah. Yang ketiga, Hatim Al-Asam mengatakan bahawa harta yang paling kekal sekali adalah harta sedekah. Sebab pahala sedekah ni dia akan terus berkembang. Sedekah tak akan mengurang. Tuan-tuan, kalau kita ni semua esok dah mati dan Allah Ta'ala mengizinkan kita untuk hidup lagi, apakah amalan yang kita semua akan lakukan? Dalam Quran Allah Ta'ala sebut surah Munafikun ayat yang ke-10, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaqahu wa akum minas salihin. Allah Ta'ala sebut manusia ni bila nak mati, malaikat datang, dia nego lagi. Malaikat take 5 boleh? Tak nak mati lah ni, nak bagi 10 minit lagi. Ni nak mati ni, dah ditidurkan. Tapi dia cakap di alam dia, kalau tak boleh, awak lagi 2 minit mati. Please give me 10 minutes. Awak nak buat apa 10 minit? Apa dia nak buat? Saya nak sedekah. Majoriti orang yang mati, kalau minta tangguh semua bagi sebab nak hidup semula, sebab nak sedekah. Itu disebut dalam surah Munafikun ayat 10. Tak ada orang bila diberi pilihan, awak nak buat apa lagi 10 minit untuk tangguh mati ni? Tak ada yang kata nak pergi umrah ke, nak baca Quran ke, tak ada. Semayang tak. Semua akan kata fa asaddaqa wa akum minas salihin. Saya nak bersedekah sekejap. Kerana inilah amalan yang sangat besar fadilatnya, bersedekah. Sedekah besar fadilat tuan-tuan. Kalau kecil fadilat sedekah, takkan sampai orang mati sanggup nak hidup balik untuk bersedekah.
Barangkali dia menyesal melihat di alam kuburnya orang-orang yang bersedekah ni kuburnya luah, ada perabot ke apa, Allah, lampu lik-lak, aircon macam-macam. Nyesal aku tak sedekah dulu. Masa tabung tu lalu aku tidur, Allah rugi. Ni contoh, aku terlelak masa tu, Allah rugi. Tengok jiran, oh besarlah bilik dia dekat liang lahat. Datang mana besar? Mu tak sedekah. Tengok ni aku sedekah luar. Oh untung. Cik malaikat, boleh nak hidup 5 minit? Soalan gitu. Bagilah hidup saya 5 minit. Oh nak buat apa hidup 5 minit? Saya nak sedekah. Sorry. Tak ada. Habis. Jadi jangan rugikan sedekah. Bahagia jiwa. Yang keempat, kata Hatim Al-Asam, mulia yang hakiki adalah taqwa. Mulia ni bukan sebab gelaran, pangkat, jawatan, keturunan, kekayaan. Tidak ada. Baik itu kalau tuan-tuan di sini Allah takdirkan tak ada sebarang gelaran, tak ada jawatan besar, tuan-tuan kena bersyukur sebab kita selamat daripada kesombongan. Bayangkan orang yang ada gelaran, ada datuk, tan sri, doktor, profesor, ada setengah orang akademik tu dia punya nama, ya Allah panjanglah gelaran, 2 baris. Profesor, insinyur, arkitektur, doktor, TS, KPS, BBS, SS, benda tu baru nama dia. Panjang jawatan di atas tu, nak jawatan saja. Segala profesional dia ada. Arkitek pun dia, engineer pun dia, town planner pun dia, semua dia. Teknologis pun dia. Semua AR, IR, TS, hak nama tulis di batu nisan tu pendek je, hak bawah saja. Hak profesor, doktor. Bukan salah, tapi kecenderungan untuk rasa lebih hebat pada orang tu ada. Itu risau. Gelaran ni bahaya. Macam kami penceramah, nama hak tulis batu nisan tu pendek sebenarnya, tapi pengacara lambung la ilaha illallah, gayat. Fadilatul Syekh Al-Alamah oh banyak al-al pening kepala kita mendengar. Bukan tak boleh kita, kalau orang tu ada tasawuf tak ada masalah, dia jenis lantaklah pujian, celaan serupa je bagi aku. Tapi bagi orang ngepok habis hilang barakah, ilmu hilang barakah. Lepas tu susah tuan-tuan, ada gelar susah. Biarlah orang hina kita, tak apa, biarlah, tak ada masalah. Kita selamat daripada kesombongan. Sebab orang takwa ni dia mesti jauh daripada kesombongan. Saya nak kongsi cerita dengan tuan-tuan. Mungkin tuan-tuan kenal dengan ada seorang tokoh. Dia ni komando, 69 komando, iaitu Datuk Abdul Razak bin Muhammad Yusof. Saya sebutlah nama dia. Dia ni dulu last sebelum dia pencen, dia timbalan Pusurujaya Polis, DCP, timbalan Ketua Polis Pahang. Kalau tuan-tuan cam dia ni hak hero peristiwa jenalik, dia hak kes Al-Maunah. Dia ni komando lah, komander untuk 69 komando. Dialah satu-satunya penerima pingat Seri Pahlawan Gagah Perkasa, SP, pingat terbesar peringkat persekutuan. Pingat SP ni tuan-tuan, dia gelaran pangkat tertinggi antara 5 pangkat dalam darjah-darjah Gagah Perkasa dan merupakan darjah kesatria agung yang penuh keberanian, yang hanya dikurniakan kepada rakyat Malaysia, yang menunjukkan keberanian tertinggi dalam situasi luar biasa. Orang dapat pingat SP ni dari segi susunan protokol. Kita kalau masuk istana kursi tu tak boleh koksir-koksir duduk, dia ada susunan dia. Istana Kelantan ke istana mana, dia ikut pingat. Macam tuan-tuan kalau pingat datuk ada selempang, depan-depan lah. Datuk tu pun ada jenis first class, second class, third class. Kemudian macam kita pingat PJK ke apa, jauh mungkin sebelah-sebelah tok bating begitu, jauh sayuk dia ikut turutan. Pingat SP ni, Seri Pahlawan Gagah Perkasa, dia punya kursi depan agung. Agung duduk sini, dia duduk sini. Lepas itu barulah Seri Maharaja Mangkunegara SMN.
Yang mana lelaki bergelar tun, isterinya tuh puan. Orang SP dulu baru tun, punya besar tak besar. Tapi pingat ni tak ada gelar. Dia tak ada Datuk Tan Sri Tun, tak ada. Dia punya bintang duduk di belakang, Razak Yusof SP. Tak ada orang tahu. Tak ada orang tahu. Dia ni memang komando hebat, anak jantan sejati. Kalau tuan-tuan ada rezeki panggil dia beri ceramah di masjid kita ni, dia boleh kongsi dengan anak-anak muda. Hebat orangnya tuan-tuan. Mungkin ada yang kata, ada yang tanya, beza tak dengan Panglima Gagah Berani? Beza langit dengan bumi. PGB tu susunan keutamaan dia kursi ke-19. Dia kursi nombor 1. PGB allowance 1,500 sebulan. Ini semua pangkat ada dapat allowance 1,500 sebulan PGB. Seri Pahlawan Gagah Perkasa 2,500 sebulan. Ada allowance. Tapi tuan-tuan, walaupun dia ni orang hebat, dia Presiden World Police Skydiving Association, dia instruktor terjun, apa nama orang terjun skydiving ni, apa payung terjun, instruktor. Biasa kan askar polis dia ada lambang sayap dia tu. Saya banyak dah tengok baju polis ada sayap, sayap kehormat tu biasa. Sayap dia pelik pada orang, ada botok, ada gitu, ada pangkoh pula lagi. Saya kata, Datuk ni benda lambang. Saya instruktor katanya. Terjun kepala dulu, terjun punggung dulu, dia terjun. Tapi tuan, dia boleh selam tempur, dia ada bintang, dapat kemahiran selam tempur. Pandora ni pandu udara. Dia boleh. Tapi yang nak ceritanya, walaupun dia ni orang hebat, sangat tawaduk. Tawaduk sangat. Tak adalah dia nyombong diri, cakap sedap. Kita kan kaki sembang banyak. Oh ni aku, kalau dia bercakap, pokok boleh tumbang, gajah boleh terbang lah. Tapi abuk tak ada, time gocoh tumbuk, dia lari nombor 1. Ini dok. Dia relax tapi tawaduk. Salang orang, hormat orang. Saya tanya dia minat tasawuf. Dia mengaji sampai ke Tasik Melaya tu di Indonesia, dengan Abah Anom apa semua. Dia minat. Saya tanya, Datuk lepas pencen esok nak buat apa? Saya nak pergi Yaman Ustaz. Nak buat mula Yaman? Saya nak ngaji, tambah ilmu lagi, nak dekat diri dengan Allah. Beza tak dengan kita? Oh, kalau kita macam-macam berangan, buat pondok, tanam pokok, musangking, nak ini. Tak, dia saya nak dekat diri dengan Allah. Lain lalu. Tawaduk. Tuan-tuan jumpa dia sekali. Ini orang pingat nombor 1 Malaysia, lebih tinggi pada Tun Mahathir, apa Tun. Dia besar lagi. Tapi Allah tawaduknya, senyum sokmo. Padahal hero jenalik tu, dia tumbangkan Maunah seorang dia. Seorang dia, orang pakai senapan, dia tangan kosong. Hebat dia. Nah, sekarang dia ngajar silat. Saya dipahamkan dia ngajar silat. Bolehlah jemput-jemput datang ke sini tengok. Ini orang tawaduk. Berani tapi sangat tawaduk. Ini kita nak orang tinggi takwa kepada Allah. Itu yang keempat. Yang kelima, kata Hatim Al-Asam, elakkanlah sifat dengki, kerana semua rezeki itu telah ditentukan oleh Allah. Kemudian kata dia, yang keenam, musuh yang hakiki yang kita kena lawan adalah syaitan. Maka kalau kita bergaduh dengan manusia, takkan ke mana-mana. Sebab musuh yang sebenar adalah syaitan. Dan itu telah disebutkan dalam Quran. Tapi manusia hari ini, dia salah pilih musuh. Dia kelahi dengan saudara dia kelahi dalam WhatsApp group, dia kelahi dengan jemaah dia. Dia lupa bahawa itu musuh yang camouflage je, bukan musuh tu. Musuh betul syaitan. Dengan syaitan dia tak nak bermusuh. Yang ketujuh, jangan menghina diri dalam mencari rezeki. Kita orang Melayu, orang Islam, ada maruah. Maka jangan jual maruah kita demi nak mendapat rezeki. Sebab rezeki ini Allah dah tentukan. Bahkan takdir kita ini, kata Abdullah Ibn Amru, kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ardi bi 50,000 sanatin. Allah tentukan takdir kita ni 50,000 tahun sebelum dia mencipta langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim. Dan yang terakhir, tawakal kepada Allah adalah penyelesaian pada segala masalah. Apa juga yang kita buat, serahkan kepada Allah.
Tawakal ini dia daripada kalimat wakala yakilu, maknanya kita mewakilkan Allah menjaga hidup kita. Allah pun sebut dalam Quran surah Al-An'am ayat 102, wa huwa ala kulli syai'in wakil, dan Allah ni atas segala sesuatu dia menjadi wakil. Dalam surah yang lain, wa kafa billahi wakila, cukuplah Allah jadi wakil. Ini bukan wakil hadir mesyuarat wakil yang Muhammad, dah. Wakil ni pelindung, artinya kita serahkan segala-galanya hanyalah kepada Allah. Tuan-tuan tadi masuk masjid, parking kereta, tawakal pada Allah. Allah tengokkan harta aku ini, itu tawakal. Tapi ada orang dia tak apa tawakal, duduk dalam masjid susah hati. Kereta aku nak pecah, dia orang cermin. Kereta aku nak calor pula oleh budak. Dia banyak kerisauan, maka hidupnya takkan tenang. Tawakallah kepada Allah. Jangan tinggalkan usaha, tapi bertawakal. Inilah dia 8 perkara yang dinasihatkan oleh Hatim Al-Asam, yang mana ianya dikira sebagai spiritual happiness, kegembiraan batin manusia. Kalau kita ada 8 perkara ini dalam hidup ni, kita tak kisahlah tuan-tuan, orang nak hina ke, orang nak puji ke, orang buat kenat kita ke, melantaklah segala-galanya, sebab kita dah gantungkan diri kepada Allah. Moga-moga apa yang kita bahaskan malam ini memberi manfaat kepada kita bersama. Sebelum kita berpisah, marilah kita sama-sama menadah tangan ke hadrat ilahi. Moga pertemuan ini diberkati hendaknya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad salatan tukhrijna biha min zulumatil wahmi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatkan umur kami pada bulan Rajab, berkatkan umur kami pada bulan Sya'ban, panjangkan umur kami dapat bertemu dengan bulan Ramadan. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa an syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid din wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam keberkatan, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, elokkanlah amalan kami, luaskanlah rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkan kami dari kejahatan, kabulkanlah segala doa kami, sama ada dalam urusan agama, dunia ataupun akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.